Islam ni tidak berlaku kebangkitan. Dia tahu Islam ni akan bangkit. Dia kata Islam ni kalau dia bangun, dia menjadi ancaman kepada Barat. Ya, dan bila perang berakhir, perang dingin antara Amerika dengan Rusia, ya, maka Barat hanya menghalalkan senjata dia hanya kepada Islam. Ya, Barat hanya hadap senjata dia kepada Islam. Islam inilah yang memungkinkan berlaku kebangkitan semula, dan bila dibangkit, dia akan menguasai lebih daripada 2/3 dunia. Dulu 2/3 dunia. Kebangkitan akhir, kebangkitan yang menyeluruh, yang membawa keadilan sedagat kepada manusia. Maka dia tengok mana negara yang potensi untuk bangkit, mana tempat yang ada potensi, maka tempat tu diberi perhatian serius. Sebab tu kalau kita tengok, dalam banyak tulisan yang mereka sebut, dia kata Islam seumpama harimau yang sedang tidur. Selagi mana dia tidur, dia tidak mengancam kita. Harimau ni macam mana pun bila tidur tak mengancam, tak bahaya. Kalau jaga baru bahaya. Macam manusia lah. Kalau dia tidur, tak ada sombong dia. Tidur tak ada sombong. Jaga tu baru sombong. Kalau tidur pun sombong juga, tu juga. Jadi kalau dia bangun, dia boleh mengancam. Apa macamnya kita nak buat? Kita kena tambak kaki tangan dia supaya bila dijaga esok dia tak boleh buat apa-apa. Kata sekalian sahabat-sahabat semua, apa yang mereka cabut daripada umat Islam? Dan di mana kekuatan Islam? Kalau kita tengok cerita Nujum 4 Belalang Piramidi, kita tengok 10 kali ya, boleh hafal ni. Ada satu soalan, di manakah kekuatan Hang Tuah? Okay. Di manakah kekuatan Hang Tuah? Di kerisnyakah atau di Pancasilatnya? Di mana kekuatan Islam? Barat cuba cari di mana sebenar kekuatan umat Islam. Kekuatan orang Islam dia tahu. Kekuatan individu Muslim duduk pada akidah dia. Tapi kekuatan Islam tu sebagai satu sistem, di mana kekuatan Islam sebagai satu sistem? Maka dia tahu kekuatan Islam itu dilanjut pada kekuasaan. Al-Quwah duduk pada kekuasaan. As-siyasah. Kerana bila Islam ini bila bersambung dengan kekuasaan, bila kuasa duduk tangan orang mukmin, maka dia jadi satu kuasa luar biasa. Maka dipisahkan orang mukmin dengan kekuasaan tersebut. Lalu dipisahkan melalui sistem pendidikan. Dimasuk ke negara-negara umat Islam. Di antara benda yang ditanam, pisahkan. Supaya kuasa tak balik pada orang mukmin. Balik pada orang Melayu tak apa. Kuasa balik pada orang Arab tak apa. Jangan balik pada orang mukmin. Kalau bila kuasa balik pada orang mukmin, dia tidak makan rasuah. Dia tidak salah guna kuasa. Dia tidak menyeleweng. Dia takut pada Allah. Bagi sobokan, dia tak terima sobokan. Orang yang sifatnya qanaah, berpada dengan apa yang Tuhan beri, tidak sampai buat benda haram. Kalau ini berlaku, maka akan berlaku satu kebangkitan umat Islam. Senang Obronje seorang munafik, menyamar sebagai seorang Muslim. Setelah Belanda gagal mengalahkan umat Islam di Aceh, kurang berpuluh-puluh tahun, Aceh tak boleh jatuh ke tangan Belanda. Lalu Belanda menukar strategi, menghantar seorang spy, seorang perisik bernama Senok Obronje, tukar nama masuk Islam, menyamar sebagai seorang Islam, tukar nama Abdul Karim. Lalu Senok Obronje pergi ke Aceh, bergaul dengan masyarakat Islam di Aceh, pergi masjid, mari dengar kuliah, mari dengar pengajian, ulang dia ke masjid setiap waktu semayang. Sambil-sambil dia pergi, dia perhati, dia nak siasat satu je, di mana kekuatan umat Islam. Kenapa Aceh ni tak boleh kalah?
senjata tak ada canggih sangat. Bilangan tentera tak ramai. Tapi di mana kekuatan dia? Di mana kekuatan umat Islam? Kalau kekuatan barat, Amerika, sebab senjata dia canggih. Kalau senjata dia lumpuh, habislah dia. Sebab dia bukan bangsa yang berani. Yang kedua, mungkin dia menang kerana bilangan tentera dia ramai. Tapi Aceh, bilangan tentera sikit, senjata pun buluh. Tapi di mana kekuatan dia? Akhirnya masuk menyamar, duduk gaul dengan Islam. Bertahun-tahun di Aceh. Sehingga dia sambil-sambil dia bergaul dan hantar laporan ke Belanda. Ini SB. Dia menyamar, dia munafik. Dia menyamar masuk, mari dengan kuliah dulu, ambil maklumat, hantar kepada Belanda. Sampailah beberapa tahun kemudian, dia kata saya menemui satu petunjuk, indikator. Satu petunjuk yang saya jumpa, iaitu kebanyakan kumpulan tentera umat Islam Aceh ni diketuai oleh pak-pak kiai, diketuai oleh para alim ulama, dan mereka ni asalnya orang biasa, tetapi bila dia ke Mekah, dia balik jadi luar biasa. Dia pergi haji tapi balik jadi luar biasa. Bila dia balik daripada Mekah, semangat jihad dia berkobar-kobar. Lalu dia minta izin untuk pergi ke Mekah. Senang obrolan dia kemudian pergi ke Mekah selama 2 tahun. Selama 2 tahun dia di Mekah, dia perhati ke mana umat Islam Indonesia Aceh ni pergi ke Mekah. Selain daripada dia buat haji, rupa mereka duduk di majlis ilmu, dengar kuliah-kuliah pengajian, balik dengan semangat jihad mereka, dengan pengorbanan mereka. Setelah duduk 2 tahun di Mekah, dia balik, dia hantar laporan kepada Belanda, lebih kurang 120 muka surat. Dia kata, sekarang saya tahu punca kekuatan umat Islam di Aceh. Puncanya ialah semangat jihad yang di dalam jiwa mereka. Mereka nak mati syahid. Mereka nak berjuang, menegakkan, membebaskan tanah air. Mereka nak halau penjajah keluar daripada negara mereka. Semangat jihad mereka di sini. Maka dicadangkan, yang pertama, mana-mana pak kiai yang sangat berpengaruh, jangan bunuh. Kalau kita bunuh dia, dia akan membangkitkan kemarahan rakyat kepada Belanda. Jangan bunuh. Yang pengaruh ni, kita kena offer jawatan. Kita lantik dia mufti, lantik qadi, buat lantikan, dan kerajaan bayar gaji setiap bulan. Dengan cara ini, kita boleh pegang hidung dia. Kita dah cucuk hidung dia, dan kalau dilawan, nampak lawan, kita naik sikit allowance. Nampak tak cukup, kita tambah dengan brim sikit. Lama kelamaan mereka ni akan ikut apa yang kita dapat. Yang kedua, anak-anak muda yang pengaruh, potensi besar untuk jadi pemimpin, yang ini kita kena hukum. Cari jalan, buat pertuduhan, sabit kaki di mahkamah dan gantung. Laporan itu kemudian terbocor. Mereka dapat maklumat dia munafik. Lalu mereka pergi serbu rumah dia dan mendapati nota-nota yang dihantar kepada Belanda. Beliau kemudian ditangkap, dibicarakan di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman masjid yang bila tsunami yang tak kelap. Masjid itu dan jatuhkan hukuman pancung. Senang obrolannya dipancung selepas main rumah depan Masjid Baitur Rahman. Selepas itu digali depan kubur dia, digali depan masjid, ditanam depan masjid sebagai amaran kepada orang lain. Jangan jadi barwa kepada penjajah. Jangan jadi jurucakap, jadi bekerja kepada pihak musuh Islam. Bila Belanda dapat maklumat, senok obron dia ditangkap, dibicarakan, dan mereka tahu siapa dia. Lalu tentera Belanda menghantar satu batalion tentera menyerang Masjid Baitur Rahman. Kemudian menggali kuburnya, ambil jenazahnya, buat lagi semula, dan dikebumikan di Belanda. Sejarah ini menunjukkan pada kita, setiap masa tu memang Barat ni bimbang berlaku kebangkitan, dan tokoh-tokoh yang ada potensi memang dia akan ambil tindakan. Sama ada
ditawar dengan benda ataupun diambil tidak.